Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita membukanya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan Allah hadirkan kita pada malam dalam majlis yang mulia ini. Jadi yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein sebagai guru kita pada malam ini, dan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini bersama kita pada malam ini, boleh pakat share untuk kita sebar luarkan lagi majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin, anjuran doa Dung Bulu Gading. Terima kasih kepada saudara moderator. Seterusnya tidak lupa kepada penuntut-penuntut ilmu yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan segala perbuatan kita. Katanya, man adraka ruku'ah tsaniyati adraka al-jum'ah fa yusalli ba'da salamil imami rak'ah wa in adrakahu ba'dahu fatathu fa yutimmu ba'da salamihi dhuhran arba'ah wal asahhu annahu yanwiya fi iqtidaihi al-jum'ah. Sesiapa yang sempat rokok ruku' tsaniyah ay ruku' ar-rak'ati tsaniyah. Sesiapa yang sempat, sesiapa ni maksudnya makmum lah. Makmum yang sempat rokok pada rakaat yang kedua. Jadi dia masbuk, dia lewat, tapi dia sempat rokok bersama dengan imam pada rakaat yang kedua daripada sembahyang Jumaat. Ketika tu kata dia adrakal Jumaat, nescaya sempat dia akan sembahyang Jumaat. Kalau dia sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua, maka sempat Jumaat. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Hakim An-Naisaburi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, man adraka min salatil jum'ati rak'atan faqad adraka salah. Sesiapa yang sempat daripada sembahyang Jumaat hanya sekadar satu rakaat, maka sesungguhnya dia sempat sembahyang tersebut. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengambil daripada hadis ini adalah apa yang diwajibkan pada sembahyang Jumaat berjemaah satu rakaat sahaja. Sebab Rasul khabar begitu dalam hadis. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat, maka sempat Jumaat tersebut. Jadi bermakna apa yang diwajibkan berjemaah pada sembahyang Jumaat adalah satu rakaat. Jadi apabila disempat rokok rakaat yang kedua daripada sembahyang Jumaat, maka dikirakan sempat sembahyang Jumaat setelah daripada salam imam, fayusalli ba'da salamil imami raka'ah. Maka sembahyanglah ia setelah daripada salam imam akan satu rakaat untuk mencukupkan dua rakaat. Tapi katanya wa in adrakahu ba'dahu fatathu. Sekiranya dia sempat akan imam, adraka yakni adraka man kembali kepada imam, ba'dahu ba'da ruku'i tsaniyah, selepas daripada rakaat yang kedua.
Disempak pada i'tidal rakaat yang kedua, ataupun sujud pada rakaat yang kedua, ataupun duduk antara sujud, ataupun tasyahud akhir, ataupun tasyahud. Sempat ketika tu imam tasyahud dah. Ketika tu imam tahiyat dah baru sampai. Lewat dia. Ketika tu katanya fatathu. Luputlah ia kembali kepada Jumaat, dia akan mati. Ada endang dah Jumaat. Dia dah endang satu rakaat, dah endang Jumaat. Ketika tu fayutimmu ba'da salamihi dhuhran arba'an. Maka menyempurnalah ia selepas daripada salam imam akan zuhur sebanyak 4 rakaat. Okey, dia semayang dengan tu imam. Lepas tu, lepas daripada tu imam bagi salam, dia kena tambah berapa rakaat? Tambah 4 rakaat. Jadi bermakna, ada kala orang tu dia kena tambah lepas masbuk. Masbuk dalam semayang Jumaat, ada kala dia kena tambah selepas daripada salam imam 1 rakaat, ada kala kena tambah 4 rakaat. Bila kau kena tambah 1 rakaat? Ketika dia hanya sempat 1 rakaat. Maksudnya dia sempat rokok ataupun sebelum daripada rokok yang kedua. Maka tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia sempat selepas daripada rokok yang kedua, maka bukan ditambah 1 rakaat, tapi dia kena tambah sebanyak 4 rakaat. Okey, ketika dia jadi makmum kepada imam, sedangkan dia tidak sempat dah rokok pada rakaat yang kedua, bersama dengan imam, bukan disempat selepas daripada rokok dah, maka kira dah Jumaat, tapi dia nak semayang dengan imam tersebut. Okey, dia kena semayang dengan imam tu, dia kena semayang. Lepas tu bagaimanakah dia nak niat? Adakah kena niat zuhur ataupun kena niat Jumaat? Katanya wal asahu annahu yanwi fi iqtidaihi al-Jumaat. Kaul yang asah bahawasanya dia kena berniat pada mengikut dia akan imam saat itu Jumaat. Kerana masih lagi ada peluang untuk dia sempat Jumaat, andai kata imam tersalah yang menyebabkan imam kena tambah rakaat. Okey je lah. Seterusnya katanya, wa idza kharajal imamu minal jum'ati aw ghairiha. Apabila keluar oleh imam daripada sembahyang Jumaat. Keluar oleh imam daripada sembahyang Jumaat, aw ghairiha atau ghairil Jumaat. Aw ghairil Jumaat ay minas salawat. Maksudnya selain daripada Jumaat ataupun sembahyang-sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat. Okey, tu imam tengok-tengok sembahyang, tu imam keluar daripada sembahyang. Sembahyang Jumaat ke ataupun selain daripada sembahyang Jumaat. Keluar saat itu bihadatsin, dengan sebab berhadas. Aw ghairihi ataupun selain daripada berhadas. Tu imam keluar daripada sembahyang Jumaat ataupun selain daripada sembahyang Jumaat kerana tu imam ketuk. Ataupun tu imam keluar air kecing tu imam. Takut sangat. Bismillah. Tu imam baru dilantik. Jadi tu imam. Masa duduk atas mimbar todoh. Habis baca khutbah. Turun jadi tu imam sampai kecing dalam tengah jadi tu imam. Jadi tu imam kena keluar daripada sembahyang. Itu sebab berhadas. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya benda ni boleh berlaku lah. Dah takut sangat. Jangan main dah takut kan. Pesang. Jadi ataupun selain daripada berhadas, berlaku perkara yang membatalkan sembahyang. Sebagai contoh dia lagi hak selain daripada berhadas. Contoh tu imam benda kain dia cabut tengah sembahyang. Kain dia cabut, nak akak jijok pula. Contoh. Bangun tu cabut kain. Lepas tu nak akak jijok. Duk gitu lah. Dia kalau misalnya terdedah aurat, tapi kalau kita tutup segera, dah batal sembahyang. Tapi kalau lama, batal. Nak akak dah boleh, nak akak dah boleh. Tok imam berhenti tengok sembahyang. Okey, tok imam keluar daripada sembahyang. Sama ada pada sembahyang Jumaat ataupun selain daripada sembahyang Jumaat. Katanya jazal istikhlafu fil azhar. Harus istikhlaf. Menjadi pengganti. Khalifah ni makna pengganti. Imam jadikan seorang sebagai pengganti. Boleh. Harus istikhlaf. Jadi istikhlaf ni sama ada istikhlaf saat itu daripada imam ataupun daripada makmum. Ataupun dia saat itu sendiri yang naik ke depan. Kalau istikhlaf daripada imam lagu mana tu imam batal. Saat itu tu imam pun erek seorang naik ke depan. Tu imam menjadikan salah seorang daripada makmum saat itu sebagai
pengganti dia. Ataupun timang tidak jadikan tidak jadikan seorang makmum sebagai pengganti. Tapi sama-sama makmum hak yang tolak seorang. Tengok-tengok. Tolak. Seorang pergi depan. Ini tolak orang pergi depan. Kawan ni, kau kata tolak. Kiri kanan tolak je, dia belakang tolak je. Maka dia pun naiklah pergi depan. Itu dipanggil dia makmum hak yang lain telah menjadikan seorang sebagai pengganti kepada imam. Hukum dia adalah harus fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Baik. Mengikut kaul al-azhar. Sebab masalah ni sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i lah. Kerana melihat bahawasanya satu sembahyang ada dua imam bermasalah. Maka sebab tu sebahagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi pandangan mu'tamad al-azhar al-jadid, kaul jadid bagi Imam Syafi'i, hukum dia adalah boleh. Ini pandangan mu'tamad boleh. Istikhlaf seorang jadikan seorang sebagai pengganti imam. Sebab dia kerana di sana ada hadis yang sahih yang mana Nabi satu ketika Abu Bakar menjadi imam kepada para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi Abu Bakar. Abu Bakar mengikut Rasulullah. Para sahabat yang mengikut para sahabat mengikut Rasulullah, tapi menjadikan Abu Bakar sebagai pedoman kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk sembahyang dalam keadaan duduk. Tengok dalam satu sembahyang mula Abu Bakar menjadi imam, lepas tu Rasulullah menjadi imam. Begitu juga ketika Sayyidina Umar tengah sembahyang subuh, Sayyidina Umar ditikam. Masa ketika Sayyidina Umar Sayyidina Umar kan mati kerana tikam kan. Ketika Sayyidina Umar ditikam, maka Sayyidina Umar melantik ataupun di sana ada seorang yang menjadi pengganti kepada Sayyidina Umar dalam sembahyang subuh tersebut. Baik. Cuma dalam masalah istikhlaf, menjadi pengganti kepada imam yang keluar daripada sembahyang, dia ada perbincangan dia. Ada persamaan di antara sembahyang Jumaat dengan sembahyang yang lain. Dan ada tempat berbeza di antara sembahyang Jumaat dengan sembahyang fardu yang lain. Katanya, wala yastakhlifu lil jum'ati illa muqtadiyan bihi qabla hadath. Tidak boleh menjadi pengganti. Pengganti untuk sembahyang Jumaat, tidak boleh menjadikan pengganti imam untuk sembahyang Jumaat, melainkan seorang yang mengikut imam sebelum daripada berhadasnya imam. Mesti orang tu mengikut imam dah sebelum daripada imam batal. Jadi kalau imam batal sembahyang atau imam keluar dari sembahyang, tiba-tiba dia tengok ada orang yang mari lewat, dia kata, "Mu jadi tok imam lah." Dia suruh orang tu jadi tok imam. Boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Untuk sembahyang Jumaat, dia berbeza dengan sembahyang fardu yang lain. Sembahyang fardu yang lain boleh. Pengganti saat itu orang yang tidak menjadi makmum kepada imam tersebut. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat-syarat dia. Okey, nampak? Yang penting dia kena ikut imam dah. Adakah disyaratkan pengganti saat itu, pengganti imam? Adakah disyaratkan pengganti imam? Mesti dia kena dengar khutbah? Okey, adakah disyaratkan dia saat itu mesti kena dengar khutbah dulu? Kata ulama tidak. Kata ulama dia tidak. Baik. Kerana dia tidak. Kerana apabila makmum saat itu dia telah mengikut imam walaupun dia tidak hadir khutbah, maka dia seperti hukum orang yang hadir dan orang yang mendengar khutbah. Seperti hukum pada sudut mana? Pada sudut sah sembahyang Jumaat ni. Apabila 40 orang dah dengar khutbah, 40 orang dah cukup dah 40 orang, maka kira jadi dah sembahyang Jumaat tu kerana disyaratkan bilangan 40. Tiba-tiba ada seorang tu mari ke dia. Dia mari lepas daripada Tok Khatib baca khutbah dah. Tok Khatib Allahu Akbar, dia pun sembahyang. Sah tak sembahyang Jumaat dia? Jawapannya adalah sah. Sah sembahyang Jumaat.
Sebab apa sah? Sebab apabila dia mengikut imam, bermula daripada permulaan sembahyang dia, maka hukum dia sama dengan orang yang hadir khutbah pada sudut sah sembahyang Jumaat. Okey, nak jelaskan pada sudut dia sah Jumaat ni. Sama pada sudut tu. Tapi dia tidak boleh dihitung daripada bilangan 40 lah, sebab dia dengar khutbah mesti kena 40 saat itu kena dengar khutbah. Okey. Katanya wala yushtaratu kaunuhu hadar al-khutbah. Tidak disyaratkan keadaannya. Keadaan siapa? Orang yang menjadi pengganti kepada imam. Tidak disyaratkan keadaan dia orang yang menjadi pengganti kepada imam. Hak yang mengikut imam saat ni tu, kan kita nak lantik pengganti imam saat ni tu orang yang ikut imam kan. Untuk sembahyang Jumaat mesti kena orang tu ikut dah imam. Adakah disyaratkan orang yang mengikut imam yang akan menjadi pengganti kepada imam tu mendengar khutbah? Katanya wala yushtaratu qawlu, tidak disyaratkan keadaannya keadaan al-muqtadi. Orang yang mengikut imam yang menjadi pengganti imam saat itu. Tidak disyaratkan qawluhu hadar al-khutbah, telah hadir khutbah. Tidak disyaratkan. Baik. Dan tidak disyaratkan wala raka'at al-ula, dan tidak disyaratkan rakaat yang pertama. Tidak disyaratkan keadaan dia hadir rakaat yang pertama. Fil asahhi fihima, pada pandangan yang asah pada keduanya. Adakah disyaratkan dia hadir rakaat yang pertama? Hadir pada rakaat yang pertama. Tidak disyaratkan hadir rakaat yang pertama. Okey, boleh faham? Tidak disyaratkan hadir rakaat yang pertama. Maksudnya kalau dia sempat pada rakaat yang kedua sekalipun, boleh dia jadi pengganti kepada imam. Tapi yang penting dia kena ikut imam. Okey, boleh faham? Cuma. Thumma in kana adraka al-ula tammat jum'atuhu. Kemudian, jika adalah ia al-muqtadi saat itu, orang yang mengikut imam yang menjadi pengganti imam. Thumma in kana, kemudian jika adalah ia al-khalifah, pengganti imam. Adraka al-ula, mendapatlah ia al-ula ay ar-raka'at al-ula, rakaat yang pertama bersama dengan imam. Okey, dia datang rakaat pertama bersama dengan imam. Nah, dia datang rakaat yang pertama bersama dengan imam. Baik. Jadi bermakna dia ganti pada rakaat yang kedua. Okey, jadi imam Allahu Akbar, makmum belakang Allahu Akbar. Lepas tu masuk rakaat yang kedua tu imam batal. Maka salah seorang daripada makmum yang sempat rakaat pertama lagi dengan imam jadi pengganti imam, jadi khalifah imam. Nampak? Maka ketika itu tammat jum'atuhum, sempurnalah oleh Jumaat mereka itu. Sempurna oleh Jumaat mereka itu. Jumaat pengganti dan Jumaat segala makmum. Baik. Satu. Dia sama juga. Dia sempat rakaat yang pertama daripada Jumaat bersama dengan imam. Tiba-tiba tu imam batal sembahyang pada rakaat yang pertama. Pasal ni kita akan contoh orang batal pada rakaat yang kedua. Tiba-tiba tu imam batal pada rakaat yang pertama. Jadi, tapi jumlah saat ni tu masih lagi 40. Jumlah saat ni jangan kurang daripada 40 lah. Masih lagi 40. Kalau cukup 40 bersama dengan imam, kalau imam tu bilik sorat, jadi 3 musim ada cukup bilangan Jumaat. Ni kira ramai lah. Lebih daripada 40 lah. Walaupun tu imam batal. Pada rakaat pertama tu imam batal. Maka sebelum tiba-tiba ataupun seorang di kalangan makmum yang sempat dengan tu imam saat ni tu, pada rakaat yang pertama tu, dilantik menjadi pengganti imam. Maka dia buatlah 2 rakaat macam biasa, sambung lah. Sambung. Lepas daripada tu, siapa masa bagi salam lah. Dia dapat Jumaat dan makmum yang lain juga dapat Jumaat. Tu maksudnya tamat jum'atuhum,
sempurna oleh Jumaat mereka itu kembali kepada al-khalifah wal ma'mumina. Kita boleh faham. Sah berlaku Jumaat dia selesai. Wa illa, dan jika tidak. Tadi kan in kana adrakal ula. Jika tidak, maksudnya jika tidak sempat rakaat yang pertama. Wa illa ay wa illam yudrikil ula. Dia tidak sempat rakaat yang pertama. Ketika itunya fatatimmu lahum, maka sempurnalah Jumaat bagi mereka itu al-ma'mumin, segala makmum yang lain. Makmum lain sempurna Jumaat. Dunahu, tidak makmum tersebut. Hak yang menjadi pengganti imam. Makmum hak jadi pengganti imam tidak sempurna Jumaat dia. Maksudnya dia kena buat dia, kena sempurna sembahyang dia dengan zuhur. Boleh faham? Kena sempurna sembahyang dia dengan zuhur. Sebab dia tidak sempat satu rakaat berjemaah bersama dengan imam. Okey, jelas gana cerita. Okey. Sekarang ni orang lain dan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tiba-tiba dia dang rakaat yang pertama dengan imam. Dia dang pada rakaat yang kedua. Allahu akbar. Tiba-tiba tu imam dang nak rakaat ke, dang nak i'tidal ke, dang nak maksudnya dang nak selesai sembahyang. Tiba-tiba imam ketuk. Lepas tu imam tarik dia lain jadi pengganti imam. Jadi dia sempat ada satu rakaat bersama dengan imam? Tak sempat. Okey, boleh faham? Tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam. Jelas tak? Dia sempat satu rakaat bersama dengan imam ni, kalau dia sempat pada rakaat yang kedua, sebagai contoh, maka sehingga tu imam bagi salam atas satu pandangan, ataupun tu imam disempat bersama dengan imam sehingga tu imam angkat daripada sujud yang kedua. Okey, itu mengikut pandangan yang kedua. Okey, jelas? Sehingga tu imam dia bagi salam, dah kira sempat satu rakaat. Kalau dia mari pada rakaat yang kedua, dia angkat takbiratul ihram. Tiba-tiba tu imam dah pada rakaat yang kedua kan. Tiba-tiba tu imam batal. Dah satu rakaat bersama dengan imam. Dah. Jelas dah. Okey. Jadi apabila dah, maka dia boleh teruskan sembahyang. Tak ada masalah. Teruskan sembahyang. Oleh kerana dia mengambil tempat imam, maka dia kena ikut susunan sembahyang imam. Dia mengambil tempat imam, mesti kena ikut susunan sembahyang imam. Bukan susunan sembahyang ni. Kalau apabila dia ikut imam, jadi dia kena ikut sembahyang imam. Tak gitu. Kan tadi kan, kita katakan ni, kalau dia nak jadikan pengganti daripada nak jadi pengganti, mesti pengganti tu orang ikut imam. Orang ikut imam, kalau makmum masbuk dia ikut imam, mesti kena sembahyang macam susunan sembahyang imam. Siapa tempat imam tahiyat, dia kena tahiyat. Faham lagi? Tidak boleh nak ikut dia. Tak apa aku nak tahiyat. Tak imam tahiyat ni. Sebab aku dah sampai masa tahiyat. Tak boleh. Dia kena ikut susunan sembahyang imam. Sama juga makmum ni. Katanya, wa illa, dan jika tidak, fatatimmu, maka sempurnalah. Maksudnya sempurna ay jum'atuhum, sempurnalah Jumaat lahum bagi mereka itu al-ma'mumin, dunahu, tidak al-khalifah. Al-khalifah tidak sempurna Jumaat dia kerana dia tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam. Itu mengikut kaul yang asah. Tapi apabila dia jadi imam, dia tidak dapat Jumaat. Tapi dia boleh jadi imam. Dia tak dapat Jumaat tapi dia boleh jadi imam. Katanya wa yura'il masbuqu, dan mera'i, kena ra'i lah. Makmum masbuk saat itu nazma al-mustakhlaf, susunan sembahyang orang yang diganti. Sembahyang imam tadi lah. Okey. Itu maksud. Dia kena ikutlah susunan sembahyang imam. Fa idza shalla rak'atan, maka bila dia sembahyang satu rakaat, tasyahadah. Kena tasyahud lah. Sebab dia kan faham kan? Sebab tadi kan, okey, kita kena contoh daripada awal sikit untuk faham. Kita kan bodoh. Tu imam kalau dia nak jadikan seorang pengganti ketika dia batal, dia kena jadikan makmum hak yang ikut dia. Kena jadikan dia makmum hak yang ikut dia. Kadang-kadang makmum saat itu ikut daripada rakaat yang pertama. Kalau makmum ikut daripada rakaat yang pertama, selesai. Makmum hak yang menjadi pengganti imam sah Jumaat dia dan makmum lain sah Jumaat dia. Tetapi
kalau makmum yang menjadi pengganti imam, dia sempat pada rakaat yang kedua, tiba-tiba tu imam batal, lepas tu dia tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka tetap dia kena ikut susunan sembahyang imam, sebab dia tadi kan sembahyang ikut imam. Jadi dia menempati sembahyang dia sama dengan sembahyang imam. Ketika dia ambil kedudukan imam, dia kena teruskan lah, sebagaimana yang imam buat tadi. Okey, jelas kan? Walaupun dia makmum masbuk. Cuma oleh kerana dia tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka dadanglah jemaah dia. Tapi makmum yang lain, sah jemaah dia, sempurna jemaah dia. Nampak tak? Sebab tu dia katakan ni, فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً تَشَهَدْ. Kalau dia sembahyang, apabila dia sembahyang satu rakaat, dia kena bertasyahud. Sebab tu imam tu kan, dia di makmum masbuk. Jadi satu rakaat, kalau kira tu imam tu 2 rakaat dah. Bila 2 rakaat tu imam kena tahiyat, di satu rakaat kena tasyahud dah. Sebab dia kena ikut susunan sembahyang imam. فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً تَشَهَدَ. Dia kena tasyahud. Lepas daripada tasyahud, dia nak tambah lagi sembahyang dia, sebab dia tidak sempurna dah jemaah dia, kena buat zuhur. Wa asyara ilaihim liyufariquhu aw yantadhiru. Dan isyaratlah ia, siapa? Makmum yang menjadi khalifah saat itu, yang menjadi pengganti imam, diisyarat ilaihim kepada mereka itu al-makmumi, para makmum yang lain, diisyarat liyufariquhu, supaya mufaraqah mereka itu akan dia. Supaya mufaraqah cerah. Gitulah apa buat kita kan. Isyarat, tapi jangan buat banyak sangat. Isyarat. Dari cakap au yantadhiru, ataupun menanti mereka itu. Sama ada mereka itu nak cerah ataupun menanti. Nanti dibangun, dia buat lagu tu, buat isyarat ke tangan kepada makmum lain supaya tunggu dia. Nanti dia bangun, lepas tu makmum tunggu, dia akan bagi salam bersama dengan makmum yang lain. Maksudnya makmum yang lain tu diberi 2 pilihan, antara mufaraqah ataupun menanti. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dijadikan seorang yang lain pengganti kepada imam, adakah makmum saat itu kena niat balik mengikut imam yang baru? Kan kita kan pada asalnya wajib makmum kena niat mengikut imam. Imam batal. Kita katakan imam nama 2 orang. Okey, yang pertamanya nama dia Sa'ad, yang keduanya Sa'id. Okey, Sa'ad jadi imam. Tiba-tiba Sa'ad batal sembahyang, maka dijadikan Sa'id sebagai pengganti dia, sebagai khalifah dia. Makmum tadi diikut niat ikut imam Sa'ad. Ketika Sa'id menjadi pengganti Sa'ad, adakah kena membaharukan niat? Kena niat mula ikut imam yang kedua ataupun tidak? Perlu niat dah. Sudah memadai niat yang pertama. Niat ikut imam yang pertama, ketika ada pengganti imam yang kedua, maka dengan sendiri ada pengganti imam pertama, masuk imam kedua sebagai pengganti imam pertama, dengan sendiri dia kena ikut imam yang kedua tanpa perlu niat, ataupun adakah kena niat? Katanya wala yalzamu mustinafu niyyatil qudwati fil asah. Tidak lazim akan mereka itu memulakan niat mengikut pada qaul yang asah. Tidak perlu dia niat semula untuk mengikut imam yang kedua. Kerana imam yang kedua saat itu yang menjadi pengganti kepada imam yang pertama, dia menempati imam yang pertama. Niat mengikut imam yang pertama, merangkumi imam yang pertama dan merangkumi imam yang kedua. Jadi tak wajib dah. Tidak wajib dah niat mengikut imam. Jadi katanya wa man zuhima 'ani sujud fa amkanahu 'ala insan fa'al. Barang siapa sedap bau. Barang siapa
yang dihalang daripada sujud kerana ada zahmat, bersesok-sesok. Ziham ni maksudnya bersesok-sesok. Orang penuh. Tak ada tempat nak sujud. Okey, kita kata biasa berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tu orang ramai. Kita pernah bayar. Bayar lama dah cerita. Kita semayang luar dah, kita masa apa lewat. Semayang luar dah. Kita pun nak semayang. Kita dah semayang. Tiba-tiba dia mari depan kita, semayang depan kita. Kejut kita. Kita nak sujudan dia kat gini, nak rokok buat ni. Dia mari depan kita, celosor semayang. Kalau tepat dah kan, pakai semayang je, cek mana rokok, Allah Akbar. Depan kita. Nak buat ni. Di Mekah masih jadi, di Madinah masih jadi ketika orang. Itu maksud mangzuhi ma'anis sujud. Jadi dihalang daripada sujud kerana ada zahmat. Ada kerana ada ziham. Katanya fa'amkanahu ala insan fa'al. Ketika ada zahmah, mungkin boleh akan dia sujud di atas manusia. Di ala insan, di atas orang. Kalau boleh sujud atas orang. Ataupun boleh sujud atas benda-benda lain, bukan mesti orang. Kelipar ke apa ke apa. Kan banyak kan barang-barang duduk tengah. Ada setengah tu. Lipar duduk depan ni. Orang mayang sini. Dia nak mayang. Kalau tengok lipar banyak, dia pun kau lipar gitu depan orang ni semayang situ. Kawan ni ada lipar depan lah, padang lah. Ada setengah. Ruang ada, dia bawa barang. Dia tak mana? Dia tak jauh, takut hilang. Dia kita tepi dia. Dia tak tepi dia, depan orang tak sujud. Barang dia. Allah, jauh pelik. Tapi yang anda cerita tu bukan semua anda berlaku, tapi adalah sahabat-sahabat anda cerita apa pernah berlaku pada diri dia ketika dia pergi Mekah, ketika pergi Madinah. Baik. Kalau boleh sujud atas orang ke atas benda ke, fa'al. Buat sujud. Sujud atas belakang orang. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Umar, yang mana kata Sayyidina Umar, idza ishtadda az-ziham falyasjud ahadukum ala dhahri akhi. Kalau bersangatan penuh orang, tak ada ruang tempat untuk sujud, maka hendaklah sujud oleh seorang di kalangan kamu di atas belakang saudara. Tak boleh dia sujud. Tapi ingat, sujud di atas belakang orang saat itu, dia kena cukup syarat. Kena cukup syarat-syarat sujud. Mesti kena tinggi punggung daripada kepala. Mesti begitu. Baik. Mesti kena begitu. Sujud atas belakang orang. Dia kena minta izin ke? Tak nak minta izin dah. Minta izin. Batas semayang minta izin. Dia bisik duduk. Sujud atas belakang. Batas semayang. Pakai sujud je lah. Siapa suruh duduk depan? Dalam keadaan terpaksa tak kan? Baik. Wa illa, dan jika tidak boleh nak sujud. Dah dia nak sujud. Kalau sujud pun nak jadi kau sujud pun. Nak sujud mana dia orang tinggi pula. Jadi sujud kita tok kepala sikit rapat lalu dah. Tinggi kepala daripada punggung. Tak boleh. Jadi gitu kan? Fasahihu, maka qaul yang sahih annahu yang tadhir. Dia kena nanti. Nanti, kita tunggu dia. Okey, boleh faham? Nanti dia bangun baru sujud. Dah dia bangun saat itu apabila tu imam bangun. Kita duduk iktidal. Kan? Nampak rokok, iktidal. Lepas tu duduk sujud. Jadi kita nanti dalam iktidal dia. Dia maaf, tak ada masalah nak buat apa ni. Walaupun iktidal hukum pendek. Nak buat apa ni? Tak boleh. Jelas. Iktidal hukum pendek. Nasi angin. Tengok bau nasi angin. Dia nanti. Lepas tu adakah boleh dia sujud dengan isyarat? Katanya wala yubi'u bih. Tidak boleh isyarat ia dengan sujud. Tak boleh isyarat. Sebab dia boleh sujud. Cuma tidak boleh dalam tempoh tertentu sahaja. Nanti apabila orang bangun dia boleh sujud. Maka tidak boleh diisyarat. Dia boleh isyarat ketika dia tidak mampu sujud. Sekarang ni dia mampu.
Okey. Lepas daripada makmum depan dia bangun, thumma in tamakkana qabla ruku'i imamihi sajad. Kemudian jika tamakkana, mungkin boleh dia sujud sebelum daripada rakaat imamnya, sajad. Sujud. Sebab dia ketika ni, dimaaf, tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Dimaaf, tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab dia duduk dalam i'tidal. Okey. Kalau dia boleh sujud sebelum daripada tu imam rakaat, maka dia sujud. Sebab masih lagi tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Sebab okey, tu imam sujud pertama lepas dah. Sujud yang kedua lepas dah. Tu imam duduk dalam rukun qiyam. Tak tinggal lagi rukun qiyam, maka boleh dia sujud. Tapi kalau tu imam tinggal dalam rukun qiyam, tu imam rakaat dah, maka lebih daripada berapa? 3 rukun. Jelas kan? Katanya, fa in rafa'ah, maka jika dia bangun. Okey kan? Dia lewat sujud tu imam duduk qiyam dah. Tu imam baca Fatihah, dia pun sujud pertama, duduk antara sujud yang kedua, lepas tu dia pun bangun. Bangun qiyam. Wal imamu qa'im. Padahal bermula imam. Al-imamu mubtada, qa'im khabar. Imam sedang berdiri. Imam masih lagi qiyam. Masa dia bangun, imam masih lagi qiyam. Qara'a ay qara'a al-Fatihah. Dia baca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah. Satu. Au wal imamu raki'un. Ataupun masa dia bangun saat ni tu imam sedang rakaat. Bangun saat ni, pada sujud yang kedua dia bangun, tu imam pun rakaat. Okey, jelas. Tu imam rakaat. Maka ketika tu fal asahhu yarka'. Kaul yang asah, rakaatlah dia bersama dengan imam, wa huwa ka masbuk, dia adalah seperti makmum masbuk, gugur Fatihah daripadanya. Kerana dia tidak sempat tempat membaca Fatihah ketika qiyam imam. Sebab dia bangun tiba-tiba tengok imam rakaat dah. Jelas. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting juga yang perlu kita kena bincang. Kita kena ingat asas. Bahawasanya makmum yang ada keuzuran, dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, itu ingat. Masalah tu bukan hanya perbincangan dalam bab muafiq masbuk yang kita bincang sebelum daripada ni sahaja. Bahkan dalam sembahyang, makmum yang tidak ada keuzuran tidak boleh dia ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li, dengan sengaja. Bukan. Kalau dia tidak ada sebarang keuzuran, tidak boleh dia ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kerana menjadi kewajipan bagi makmum mutaba'atul imam, mengikut imam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Tetapi kalau ada keuzuran, maka dimaafkan dia ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Sebagai contoh, makmum terlupa untuk membaca Fatihah. Tiba-tiba tu imam rakaat. Aku nak baca lagi Fatihah. Maka terlupa adalah satu keuzuran. Okey, wajib dia kena baca Fatihah kerana dia makmum masbuk. Dan dimaaf ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Jadi selama mana tu imam tidak masuk kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah qiyam ataupun tasyahud akhir ataupun tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun tapi dia mengambil hukum rukun di sini. Selama mana tu imam tidak masuk kepada rukun yang keempat, qiyam ataupun tasyahud awal, kalau makmum saat itu selesai Fatihah, maka makmum boleh rakaat, i'tidal, sujud macam biasa. Dia kejar tu imam. Okay, boleh faham? Tapi kalau makmum belum lagi habis Fatihah, sedangkan tu imam masuk dah pada rukun yang keempat. Dah habis Fatihah lagi, makmum masuk pada rukun, tu imam masuk pada rukun yang keempat dah. Talabus. Istilah dia talabus.
masuk kepada rukun yang keempat. Maka ketika tu tidak boleh lagi makmum nak rokok pada ketika tu. Bukan mesti dia kena pergi kepada rukun yang imam berada. Kalau imam berada dalam qiyam, dia pergi kepada qiyam. Kalau tu imam duduk tasyahud, mesti dia kena duduk tasyahud. Okey, jelas kan? Sama juga, kalau dia habis dah Fatihah tapi dia melambatkan rokok, sehingga tu imam masuk kepada rukun yang keempat. Kalau bangun daripada sujud, belum lagi masuk rukun yang keempat, masalah lain. So imam, dia habis dah baca Fatihah. Lepas tu, tidak rokok lagi, tidak main lagi. Tiba-tiba tu imam masuk pada rukun yang keempat. Maka ketika tu tidak boleh dah dia rokok. Kerana dia ketinggalan daripada imam lebih daripada 3 rukun yang panjang. Okey, sama masalah. Makmum yang ada zahmah, ada ziham, tak boleh dia nak rokok. Dia halang daripada dia macam biasa. Maka dia kena nanti. Apabila makmum hok bawah tu bangun, maka barulah dia rokok kok celok kain orang. Rokok kok celok kain. Sebagai contoh, baru dia rokok. Dia pun rokok. Okey. Bukan merokok, bukan silap rokok, bukan silap. Bukan rokok, dia sujud. Tukar-tukar. Jadi ketika tak boleh nak sujud kerana ada ziham. Mama nak orang depan. Orang lain duduk sujud, dia bagi orang lain sujud dulu lah. Lepas daripada orang lain bangun, barulah dia sujud. Okey, dia nanti dalam i'tidal tadi. Dia nanti dalam i'tidal. Bukan. Lepas daripada orang tu bangun, gitu. Sekali lagi. Bolak-bolak. Gini. Jadi dia tak boleh sujud. Kerana orang penuh depan dia. Biar orang lain buat dulu. Orang lain tu bangun. Boleh tak dia nak sujud? Okey, kena tengok. Kalau sekiranya dia boleh sujud sebelum daripada imam rokok. Maka boleh dia sujud. Kalau dia tak sujud lagi, tiba-tiba tu imam rokok dah. Untuk rakaat yang kedua. Maka tak boleh dah dia sujud. Bukan dia mesti kena ikut imam. Sebab dia telah ketinggalan daripada imam dengan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Sujud yang pertama, tidak buat lagi. Sujud yang kedua, tidak buat lagi. Lepas tu qiyam. Sebab imam masuk pada rokok. Itu habis. Katanya, فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَاتَتِ الْجُمْعَةُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ. Sekali lagi ya. Katanya, فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ, dan jika adalah imamnya telah selesai daripada rokok. Selesai daripada rokok, maksudnya ayfi tsaniyati ayfi rak'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Walam yusallim, padahal tu imam tidak memberi salam lagi. Tu imam selesai dah daripada rokok pada rakaat yang kedua, tapi tu imam tak bagi salam lagi dah. Dia tak siapa lagi dah bagi salam. Ketika tu wafaqahu fi ma huwa fi. Kena muwafaqatlah ia. Makmum tersebut akan imam pada barang, pada rukun yang iaitu imam fihi, padanya pada imam. Sama dengan makmum masbuk. Thumma shalla rak'atan ba'dah. Kemudian dia kena sembahyang 1 rakaat selepas daripada salam imam. Jadi maksud dia ni, tadi dia cerita lagu mana? Ketika dia sujud, dia pun bangun daripada sujud, bangun kepada qiyam, selesai dah sujud, dia bangun kepada qiyam. Dia dapati tu imam masih lagi qiyam. Maka wajib dia kena baca Fatihah. Satu. Yang keduanya, masa dia bangun, tiba-tiba dia mendapati imam saat itu dalam rokok. Maka wajib dia kena rokok bersama dengan imam. Sebab ketika itu dia seperti makmum masbuk. Maka dia sempat rakaat itu. Gugur Fatihah daripada. Fatihah dia ditanggung oleh imam. 2. Yang ketiga. Yang ketiga ni,
Tok Imam selesai daripada rokok, dia bangun, Tok Imam selesai daripada rokok. Kan tadi dia hukum dia seperti makmum masbuk. Masa dia bangun, dia dapati Tok Imam tidak selesai dah rokok. Jadi bermakna dia tidak sempat baca Fatihah ketika qiyam imam, dan dia tidak sempat rokok bersama dengan imam. Dia tidak sempat baca Fatihah, jadi bermakna dia makmum masbuk. Betul tak gitu? Maka makmum masbuk mesti kena sempat rokok bersama dengan imam. Tiba-tiba tak sempat juga rokok bersama imam. Masa dia bangun, imam dia tu selesai daripada rokok dah. Tapi imam tak bagi salam lagi lah, tak nak bagi salam lagi lah. Kalau imam bagi salam, masalah lain. Imam belum lagi bagi salam, tapi imam selesai daripada rokok. Sebab mungkin selesai daripada rokok duduk i'tidal, mungkin duduk sujud, mungkin duduk atas duduk sujud, mungkin duduk tasyahud, mungkin selesai dah bagi salam. Imam dah bagi salam lagi. Ketika itu wafaqahu fi ma huwa fi. Kena muwafaqah akan imam pada barang yang ia imam padanya. Kalau tu imam duduk i'tidal, dia terus kena i'tidal tanpa perlu rokok. Itulah. Macam makmum masbuk ketika dia sampai tu imam i'tidal dah, maka wajib dia kena Allahu Akbar i'tidal bersama imam dengan imam tanpa perlu rokok. Okey. Lepas daripada tu, thumma shalla rak'atan ba'dahu. Kemudian dia kena sembahyang satu rakaat selepas daripada salam. Sebab dia luput dah rakaat tersebut. Maka tambah satu rakaat selepas daripada imam. Tapi wa in kana sallama, dan jika adalah ia imam telah memberi salam. Imam beri salam dah. Ni tu imam bagi salam ni. Ni tu imam bagi salam dah. Katanya fatatil Jum'ah. Dia bangun dah ada nak buka salat kata rokok. Bangun je tiba-tiba tu imam bagi salam. Nampak? Imam bagi salam. Ketika tu kata dia fatatil Jum'ah. Luput oleh Jumaat. Sebab dia tak ada Jumaat. Jadi Jumaat dia tak ada Jumaat. Bahkan dia kena buat sembahyang zuhur. Sebab dia kerana dia tidak sempurna satu rakaat bersama dengan imam sebelum daripada salam imam. Okey, boleh faham tak? Sekarang ni dia nanti imam ketika mana? Ketika i'tidal, sebab dia nak sujud. Jadi bermakna dia sujud bersama dengan imam tu? Tak. Faham? Tiba-tiba dia bangun, imam duduk bagi salam. Dia tidak sempat satu rakaat. Dia sempat satu rakaat ni apabila tu imam selesai sujud yang kedua. Kita bersama dengan imam, okey, daripada rakaat, i'tidal, sujud yang pertama, sujud yang kedua, baru kira satu rakaat. Jadi dia tidak sempat satu rakaat pun bersama dengan imam. Okey lah. Jadi apabila tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam, maka tidak jadi Jumaat dia, bahkan dia kena sempurnakan sembahyang tersebut dengan zuhur. Itu maksud wa in kana sallama fatatil Jum'atu. Baik. Katanya wa illam yumkinhu sujud hatta raka'al imam fa fi qawlin yura'i nazma nafsihi wal adhhar annahu yarka'u ma'ahu ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. Kata dia lagu mana? Wa illam yumkinhu sujud. Jika tidak mungkin akan dia oleh sujud. Hatta raka'al imam, sehingga raka'al imam. Tak qiyam lagi, duduk i'tidal lagi. Dah nak sujud sampai ke imam raka'at pula. Raka'at pula pada raka'at yang kedua. Fafi qawlin yura'i nazma nafsihi. Pada satu pandangan, dia kena meraihkan susunan dirinya. Jadi maksudnya, tetap kena sujud macam biasa lah. Sujud biar, ada imam sampai ke imam rokok pula pun, biar. Tapi wal adhhar, ini pandangan utama, annahu yarka'u ma'ahu. Kena rokok bersama. Sebab jauh dah tinggal. Kena rokok bersama dengan imam. Lepas tu wayuhsabu ruku'uhul awal. Dan dikira akan rokoknya yang pertama. Dia rokok bersama dengan imam. Rokok kan tadi dia rokok dah, lepas tu dia i'tidal kan. Lepas tu tu imam rokok pula dah. Rokok pula dah. Maka dia pun kena rokok bersama dengan imam. Okey je lah. Dia tak disujud lagi kan. Jadi kali rokok, 2 kali rokok kan.
Jadi rokok dah mata dia tidak nak sujud imam rokok. Oh jauh dah tinggal. Jadi maka dia kena pergi kepada rukun imam berada. Maksud dia kena rokok bersama dengan imam. Okey, boleh. Kena rokok bersama dengan imam. Lepas tu wa yuhsabu ruku'uhu al-awwalu fil asah. Dan dihitungkan rokok dia yang pertama pergi mengikut kaul yang asah. Rokok yang pertama tu dihitung, dikira betul. Rakaatu maka satu rakaatnya adalah murafaqatun, gabungan min ruku'il ula daripada rakaat yang pertama wa sujudis tsaniyah dan sujud rakaat yang kedua. Okey, lagi dia sujud sama dengan imam kan. Tu sujud rakaat yang kedua dah sebenarnya. Tapi dikira satu rakaat dengan digabungkan rakaat yang pertama dengan sujud rakaat yang kedua. Itu maksud dia. Wa yudriku bihal jum'atu wa yudriku bihal jum'ata fil asah. Dan mendapatlah ia dengannya akan Jumaat mengikut kaul yang asah. Dang Jumaat sebab dang satu rakaat bersama dengan imam. Okay, jelas kan? Dang satu rakaat bersama dengan imam. Katanya falau sajada ala tartibi nafsihi aliman bi anna wajibahu al-mutaba'atu baqalat salatuhu wa in nasiya aw jahila lam yuhsab sujuduhu al-awwal. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak buka ruang kepada sesi soal jawab sekejap. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu. Jadi untuk kita ada dua soalan malam ni Ustaz. Soalan pertama daripada Mam Berlari. Salam Ustaz, soalan luar tajuk sikit. Antara syarat sucikan najis, air kena datang ke atas tempat najis. Tapi masih ada yang jenis sucikan najis dengan celup-celup je. Contoh pakai yang najis ke dalam air sedikit. Macam mana tu? Dan ada orang kata khilaf. Boleh ke guna pendapat tu? Tapi kesan najis tu hilang juga. Gana tak? Jadi kalau orang tanya Ana ni adalah muqallid. Ana bukan mujtahid. Kalau Ana mujtahid, Ana tidak akan ikut siapa-siapa. Ana muqallid, maka Ana ikut pandangan ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama mujtahid. Jadi kalau mengikut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau najis baju kita ataupun kain kita najis ataupun mutanajis, terkena najis, maka cara menghilangkannya adalah kena lalukan air, datangkan air di atas tempat najis. Manakala celup air yang mutanajis ke dalam air, maka kena tengok. Kalau air tu banyak dan najis tersebut tidak menajiskan air, maka suci pakaian itu. Jadi bukan tak boleh celup boleh, tapi air tu kena banyak. Cukup 2 kolah ke atas. Tapi kalau sekiranya air sana itu tidak sampai 2 kolah, air tu sedikit, maka celup pakaian yang mutanajis akan menajiskan air tersebut dan pakaian itu juga tidak suci. Kalau tanya Ana jawab begitu hukum dia. Dalam hal adakah ada khilaf? Ya, kalau kira boleh dikatakan banyak masalah fiqh ada khilaf. Tapi kalau kita nak cari benda-benda khilaf lagu ni sama, takut bimbang, kita benda istilah ulama dipanggil tatabbu' rukhas. Kita cari rukhsah syarak. Akhirnya kita terlepas daripada belenggu taklif. Sebab kita di sana ada takalif, ada bebanan-bebanan syarak. Kita bimbang begitu. Jadi kalau tanya anak, kata tak boleh lah. Wallahu a'lam. Ada soalan kedua kan? Dia masalah sekarang ni. Minta maaf Ustaz, ada gangguan lain. Dia sebab dia kata tapi kesang najis itu hilang juga. Dia sebenarnya dia bukan kira kesang najis hilang ke tak. Dia bukan kira gitu. Dia kita benda mutanajis, dia kita ada alat yang diizinkan oleh syarak
untuk kita guna untuk menyucikan najis tersebut. Jadi kalau kita guna alat selain daripada alat yang diizinkan oleh syarak, sedangkan najis hilang juga. Sebagai contoh kita guna cuka. Atau contoh kita guna IC. Hilang najis tak? Bukan tak hilang, hilang je. Ataupun kita guna inyo, hilang je. Adakah dikirakan tempat tu suci? Tak. Jadi alasan hilang najis, kita tidak boleh tengok kepada hanya semata-mata hilang najis. Bakal kita kena tengok adalah alat yang dituntut oleh syarak, yang diizinkan oleh syarak untuk kita menghilangkan najis itu pula. Kita kena tengok di situ. Wallahu a'lam. Soalan kedua, soalan Ustaz, bab Jumaat tu kan, kalau selepas mayang dah, baru tu imam tahu mayang ye saat ni dah sah. Warna makmum hak balik dah tu. Atau tu imam tu ye buat nakal sekali, mayang gak dalam keadaan tak ada wuduk sebab kentut. Nak tubik kan malu. Terima kasih. Okey, kalau sekiranya sembahyang tu imam tidak sah kerana sebab-sebab yang tersembunyi, tak ada wuduk ke, ataupun tak ingat mandi wajib ke, maka sembahyang makmum sah. Dengan syarat bilangan saat ni tu kalau tolak imam cukup bilangan Jumaat 40. Baik, sembahyang makmum sah. Walaupun sembahyang tu imam tak sah. Jadi Jumaat tak perlu kena ulang balik. Cuma kena ingat apabila kita jadi tu imam, baik, memanglah suatu benda yang berat apabila berlaku batal sembahyang kita, ketut sekali kita nak keluar daripada sembahyang, berlaku benda yang berat. Tapi sebenarnya itu adalah kewajipan. Itu adalah kewajipan. Wajib kita kena keluar daripada sembahyang kalau sekiranya kita ketut. Kita kena ingat ketika tu Allah Rabbi. Ni satu jiang lah. Kita kena ingat malu dengan dosa. Jadi kita kena tolak dosa berbanding dengan malu. Apa guna kita malu, apa guna kita tidak malu tapi dalam masa yang sama kita saat ni tu melakukan perkara yang salah di sisi syarak. Orang yang sanggup menahan malu untuk meninggal perkara yang dilarang oleh syarak, dia adalah golongan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah kerana dia sanggup menghadapi tak kira lah tebal muka sekalipun tapi tetap dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh syarak, maka orang ni adalah golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita ada penambahan soalan sikit, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Soalan yang ketiga, Ustaz, kalau rakaat pertama makmum sempat bersama imam sehingga sujud yang pertama, kemudian datang sujud kedua lalu mufarakah ia, maka maksudnya dia perlu sempurnakan zuhur ke, Ustaz? Ya, kena sempurnakan zuhur. Tidak boleh sempurnakan Jumaat. Kerana dia tidak sempat satu rakaat bersama dengan imam. Sebab sempat satu rakaat bersama dengan imam mesti setelah daripada selesai sujud yang kedua. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, adakah perempuan haid dan nifas boleh mandi gaya? Soalan. Ustazuna Syekh Wan Yusri Al-Kasumi hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa rafa'allahu qadrahu. Baik. Berkenaan dengan perempuan haid dan nifas boleh mandi raya, dia tuntutan mandi pada hari raya adalah kerana hari raya. Maka orang yang berhari raya sunat dia mandi. Sehingga perempuan yang haid, perempuan yang nifas sunat mandi hari raya. Sama juga kalau dalam kitab dia sebut antara sunat mandi adalah sunat mandi ihram walaupun bagi perempuan yang haid. Sunat mandi ihram walaupun bagi perempuan yang haid. Wallahu a'lam. Soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, jika seorang was-was pada bacaan Fatihah pada rakaat kedua solat Jumaat, lepas tu dia baca semula Fatihah tapi tak sempat habis, imam dah iktidah, apa nak buat? Okey. Dia pada rakaat yang kedua daripada sembahyang Jumaat. Okey, kalau dia mari daripada rakaat yang pertama, okey, masuk rakaat yang kedua dia was-was, aku baca syok, aku baca ke tak lagi Fatihah, baca tak lagi.
maka kira tak baca, maka wajib dia kena baca. Apabila wajib dia baca, tiba-tiba tu imam rakaat, maka dimaaf ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Makmum buat fik antara keuzuran yang boleh dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihah dia adalah makmum yang syok sebelum daripada dia rakaat, dia baca kedua lagi Fatihah, baca dua lagi, maka wajib dia kena baca Fatihah. Patut walaupun untuk imam rakaat, walaupun untuk imam i'tidal dimaafkan. Wallahu a'lam. Kita ada live. Jadi alhamdulillah selesai soalan kita pada malam ni.